Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada video ini saya akan membentangkan tentang kertas cadangan yang telah saya bangunkan. Pertama sekali saya perkenalkan diri saya. Nama saya Wan Saimi Nazli bin Ma'il dari kelas PT3S27. Okey, jadi tajuk kertas cadangan saya ialah amalan pengajaran berkesan dalam pengajaran aspek tata bahasa Melayu. Dan di bawah ni nama saya Wan Saimi Nazli bin Ma'il dan juga pensyarah penyelia saya iaitu Dr. Idham bin Ismail. Okey. Pertama sekali kita akan tengok dulu pendahuluan. Jadi saya akan terangkan sedikit tentang pengenalan kajian ni lah. Okey, yang pertama kita tahu guru merupakan individu yang mempunyai pertalian yang teruslah dengan murid dalam kelas. Jadi guru ni akan menjadi tonggak utama dalam menentukan keberkesanan pembelajaran murid, terutama dalam aspek yang difokuskan iaitu aspek pengajaran tata bahasa Melayu. Jadi guru ni harus memainkan peranan yang penting dalam menjamin kelangsungan proses PDP yang efektif tersebut. Jadi guru ni perlu merancang dan melakukan proses pengajaran yang sangat-sangat membantu murid untuk mencapai keputusan yang baik lah, keputusan yang cemerlang. Dan dalam pengenalan ini juga saya ada tekankan tentang guru pelatih. Guru pelatih haruslah menyiapkan diri terhadap amalan pengajaran berkesan dalam pengajaran aspek tata bahasa Melayu ni lah. Jadi bukan sekadar guru yang dah mengajar di sekolah, tetapi guru pelatih juga harus menyiapkan diri, harus tahu, harus peka tentang amalan pengajaran yang berkesan untuk mengajar aspek tata bahasa tersebut. Seterusnya kita beralih kepada penyataan masalah. Menurut Wong Sia-Ho pada 2018, isu dalam tata bahasa ni seringkali dikaitkan dengan masalah penggunaan bahasa yang tidak mengikut rumus yang sebenar. Jadi menurut Wang Ho ni dia kata masalah tata bahasa ni ialah masalah dari segi penggunaan bahasa. Murid-murid tidak mampu untuk menggunakan bahasa mengikut rumus yang sepatutnya lah, yang mengikut apa yang diajar dalam tata bahasa. Seterusnya kita lihat kajian daripada Nadwah dan juga Nadilah pada 2004. Mereka mengatakan bahawa murid ni tidak mampu menguasai kemahiran bertutur dengan baik. Murid ni lemah dalam aspek tata bahasa dan juga menyebabkan mereka tidak mampu bertutur dengan baik. Okey. Selain itu, kita tengok juga kajian daripada Cik Zanariah dan juga Fadilah pada 2011. Mereka menyatakan bahawa permasalahan PDP bahasa Melayu ni bukan terletak pada murid saja, tetapi terletak pada kemahiran dan juga pengetahuan guru. Sama seperti tajuk kajian saya iaitu kita nak tengok apakah amalan pengajaran guru dalam aspek tata bahasa. Kerana melalui amalan pengajaran yang berkesan ni, masalah PDP dalam bahasa Melayu khususnya aspek tata bahasa ni dapat dibendung lah. Apabila guru tu mahir, guru tu mengamalkan amalan pengajaran yang berkesan, jadi penguasaan tata bahasa murid juga akan semakin meningkat. Okey, masih lagi dalam penyataan masalah. Jadi kat sini saya tekankan bahawa pengajaran amalan pengajaran berkesan ni merupakan satu amalan yang amat penting lah untuk dipraktikkan oleh guru, termasuk juga oleh guru-guru pelatih. Jadi guru pelatih ni perlu peka dan juga lebih bersedia awal lah sebelum melangkah ke dunia pekerjaan yang sebenar. Mereka, guru-guru pelatih di Institut Pengajian Guru ni, di IPG ni, perlu lebih bersedia, lebih peka terhadap amalan pengajaran yang berkesan sebelum mereka betul-betul mengajar pada dunia pekerjaan yang sebenar, berada di sekolah nanti. Seterusnya kita tahu melalui amalan pengajaran berkesan ni, murid mampu mengoptimalkan potensi diri mereka serta mampu meningkatkan tahap penguasaan aspek tata bahasa. Dalam penyataan masalah tadi kita lihat banyak isu-isu ataupun permasalahan yang berlaku disebabkan oleh kelemahan
aspek tata bahasa. Jadi dalam kajian ni kita nak fokus tentang apakah amalan pengajaran yang berkesan, dan guru-guru ni perlu memahami ataupun mengamalkan amalan pengajaran berkesan tersebut. Okey, kita beralih pada objektif kajian. Objektif kajian yang saya senaraikan ada dua, iaitu yang pertama, mengenal pasti amalan pengajaran yang berkesan dari segi kualiti pengajaran yang dipraktikkan oleh guru-guru pelatih pengkhususan Bahasa Melayu di IPG KIK dalam pengajaran aspek tata bahasa Bahasa Melayu. Dan yang kedua, kita tengok mengenal pasti amalan pengajaran berkesan dari segi insentif yang dipraktikkan oleh guru-guru pelatih pengkhususan Bahasa Melayu di IPG KIK dalam pengajaran aspek tata bahasa Bahasa Melayu. Jadi ada dua objektif kat sini. Yang pertama kita lihat kualiti pengajaran, dan seterusnya kita lihat insentif. Kedua-dua konstruk ataupun elemen ni ada dalam amalan pengajaran berkesan. Yang itu saya akan terangkan dengan lebih lanjut lah pada kemudian. Yang ini kita lihat dulu apakah objektif kajian terlebih dahulu. Okey, seterusnya soalan kajian. Yang ini sama macam objektif tadi. Jadi kita akan tengok apakah amalan pengajaran berkesan guru pelatih Bahasa Melayu dari segi kualiti pengajaran, dan juga apakah amalan pengajaran berkesan guru pelatih Bahasa Melayu dari segi insentif. Jadi kedua-dua konstruk ataupun elemen ni yang kita fokuskan untuk kita lihat apakah amalan yang diamalkan, yang dipraktikkan oleh guru-guru pelatih Bahasa Melayu ni lah. Okey. Seterusnya kita lihat skop dan batasan kajian. Jadi untuk kajian ni saya meletakkan skop iaitu melibatkan guru-guru pelatih di IPG KIK. Sebab apa saya melibatkan guru-guru pelatih di IPG KIK ni? Kerana kajian ini akan mudah dijalankan, dilaksanakan memandangkan pekaji iaitu saya sendiri merupakan salah seorang guru pelatih di IPG KIK. Okey. Jadi saya merupakan salah seorang guru pelatih pengurusan Bahasa Melayu. Jadi saya memilih guru pelatih di IPG KIK juga untuk saya melaksanakan kajian ni lah. Seterusnya kajian ni juga memfokuskan kepada aspek tata bahasa. Kenapa saya pilih aspek tata bahasa? Kerana aspek ni seringkali dibicarakan ataupun dibahas dalam kajian-kajian yang saya rujuk sebelum ni, banyak menceritakan tentang kelemahan dan juga permasalahan yang timbul daripada aspek tata bahasa ni. Jadi saya memilih untuk fokuskan terhadap aspek tata bahasa dalam kajian saya. Dan selain itu juga apabila saya pilih salah satu aspek dalam Bahasa Melayu ni, dia ada banyak aspek lagi. Contohnya aspek kemahiran membaca, kemahiran menulis. Tapi saya memilih aspek tata bahasa kerana akan lebih mudah lah untuk responden nanti fokus pada temu bual. Jadi mereka akan menjawab soalan fokus kepada aspek tata bahasa sahaja. Seterusnya, saya memilih untuk mengkaji elemen kualiti pengajaran dan juga insentif. Hal ini kerana kualiti pengajaran dan juga insentif ni berkait rapat dengan pengajaran aspek tata bahasa. Sebab melalui dua-dua elemen ni, kualiti pengajaran dan juga insentif, kedua-duanya apabila meningkat, penguasaan tata bahasa juga akan meningkat. Dan selain itu, saya memilih dua elemen ni untuk mudahkan pengkaji, itu saya menganalisis data daripada responden tu lah. Jadi hanya dua elemen saja yang saya fokus, jadi lebih mudah untuk saya analisis data, dapatkan data dan sebagainya. Okey, kita tengok pula kepentingan kajian. Kat sini saya ada senaraikan 3 kepentingan kajian. Yang pertama kepada guru pelatih itu sendiri. Okey, apabila kajian ini dilaksanakan, guru-guru pelatih ini akan mula sedar, akan mula peka terhadap kepentingan amalan pengajaran berkesan. Mungkin sebelum ini mereka hanya mengajar dan tak memikirkan tentang amalan pengajaran berkesan, tapi melalui kajian ni, jadi guru-guru pelatih ni
akan mula membuka mata terhadap apakah amalan pengajaran berkesan yang harus mereka praktikkan sewaktu mengajar. Selain itu, guru-guru pelatih ni juga akan lebih bermotivasi untuk mengajar. Apabila mereka dah tahu apakah amalan pengajaran yang berkesan, jadi mereka akan lebih bersemangat dan lebih yakin untuk mengajar di dalam kelas nanti. Seterusnya, guru-guru pelatih ni juga akan lebih bersedia lebih awal terhadap amalan pengajaran berkesan, kerana sebelum mereka melangkah ke dunia pekerjaan sebagai guru yang tetap, mereka sudah didedahkan dengan amalan pengajaran yang berkesan seawal mereka menjadi guru pelatih di IPG lagi. Seterusnya, kita tengok dari segi pihak IPG, apakah kepentingan kepada pihak IPG. Jadi pihak IPG ni boleh merancang kursus yang lebih efisien dan bermutu berkenaan dengan amalan pengajaran berkesan. Contohnya, apabila kajian ini mendapati bahawa murid-murid ni masih tidak mengamalkan pengajaran yang berkesan yang baik, jadi pihak IPG akan melaksanakan atau merancang kursus yang boleh meningkatkan kualiti pengajaran mereka, amalan pengajaran mereka yang lebih baik. Dan melalui kajian ni juga pihak IPG akan tahulah kelemahan guru-guru pelatih dalam pengajaran aspek tata bahasa Melayu ni. Sebab kita akan tengok apakah amalan pengajaran yang mereka laksanakan. Jadi kat situ kita boleh tahu apakah yang mereka sering guna dan juga apakah kelemahan dalam pengajaran mereka. Seterusnya, untuk pihak sekolah pula, pihak sekolah ni akan lebih peka terhadap kepentingan amalan pengajaran berkesan lah. Kerana mereka akan tahu dan akan boleh menyediakan bengkel kepada guru-guru untuk memantapkan lagi amalan pengajaran mereka, terutama dalam aspek tata bahasa. Sebagai contoh, nanti guru-guru ni kita dah tahu mereka lemah dalam mengajar aspek tata bahasa, jadi pihak sekolah akan lebih cakna dan juga lebih peka terhadap guru-guru, dan mereka boleh menyediakan bengkel untuk guru-guru ni meningkatkan lagi amalan pengajaran mereka yang lebih berkesan. Okey, seterusnya kita akan tengok dari segi tinjauan literatur lah. Okey, di sini ada beberapa teori dan model yang saya rujuk dan saya baca sebelum saya melaksanakan kajian ni. Yang pertama, kita boleh lihat model yang pertama, iaitu model guru sebagai ketetapan oleh Sharifah Alwiah pada tahun 1986. Okey, jadi dalam model ni dia ada menceritakan bahawa pengajaran guru ni melibatkan 3 fungsi, iaitu perancangan, pelaksanaan dan juga penilaian. Okey, untuk perancangan, beliau telah menetapkan bahawa guru ni perlu tahu apakah keperluan murid, dan juga guru ni perlu sediakan diri mereka dari segi ilmu pengetahuan, dan juga perlu menetapkan objektif dan juga matlamat sebelum mereka mengajar di dalam kelas. Itu dari segi perancangan lah sebelum mereka mengajar. Dan untuk seterusnya, iaitu pelaksanaan, mereka perlu memanfaatkan perancangan yang telah mereka laksanakan ni dan melihat apakah tindak balas ataupun reaksi murid-murid berdasarkan apa yang telah guru laksanakan. Dan yang terakhir, itu dari segi penilaian. Jadi guru ni akan menilai semula proses PDP yang dijalankan. Guru akan melihat balik dan menyusun semula perancangan berdasarkan maklum balas yang diterima. Sebagai contoh, kalau strategi pengajaran yang digunakan tidak berkesan, jadi mereka guru tersebut perlu menyusun semula strategi yang sesuai untuk mengajar dalam kelas. Itu adalah berkenaan dengan apa yang dikatakan dalam model guru sebagai ketetapan. Seterusnya kita tengok yang kedua, iaitu teori kaedah pengajaran oleh Child pada tahun 1983. Okey, dalam teori ni dia ada menekankan tentang sistem pendidikan ni haruslah memenuhi keperluan setiap individu murid. Kita tahu bahawa murid terdiri daripada
pelbagai latar belakang dan juga kebolehan. Jadi sistem pendidikan haruslah memenuhi keperluan apa yang murid perlukan, sebab dalam setiap kelas terdiri daripada pelbagai kebolehan murid. Jadi guru ni perlu menyusun atur proses PDP yang sesuai lah, mengikut tahap keupayaan murid. Kalau murid yang lebih cekap ataupun lebih pandai, guru perlu menyesuaikan bahan pengajaran yang mengikut keupayaan murid. Kalau murid tu lemah, jadi guru perlu menyusun proses PDP yang boleh membantu mereka meningkatkan tahap penguasaan mereka mengikut pada keupayaan murid tersebut. Seterusnya kita tengok teori pelaziman operan daripada Thorndike pada tahun 1874. Okey, dalam teori ini dia ada menekankan tentang pengajaran akan mengikut kepada hubungan antara rangsangan dan juga tindak balas. Jadi dalam teori ini dia ada sebut tentang dua perkara, iaitu ganjaran dan juga dendaan. Kedua-dua ni diguna pakai bagi memotivasikan murid. Sebagai contoh, apabila guru memberikan ganjaran, iaitu rangsangan tu ganjaran tu sebagai rangsangan, jadi tindak balas murid akan lebih mendorong ke arah mereka rajin untuk belajar. Begitulah. Sama juga dengan dendaan, apabila guru memberikan dendaan dan murid tersebut akan jadi lebih berdisiplin dan akan memotivasikan murid lah untuk belajar. Seterusnya kita tengok model quality appropriate of level of instruction, incentive dan time, iaitu COIT daripada Slavin pada tahun 1994. Model ni juga telah saya pilih sebagai model yang saya rujuk sebagai model rujukan utama lah kepada saya untuk saya melaksanakan kajian ni. Okey, dalam model ni terdapat 4 faktor yang mempengaruhi pengajaran guru yang berkesan. Jadi Slavin telah menetapkan bahawa ada 4 faktor yang mempengaruhi pengajaran guru yang berkesan. Yang pertama iaitu kualiti pengajaran. Jadi maksud kualiti pengajaran ni bagaimana ataupun keupayaan guru mempersembahkan maklumat kepada murid agar mudah untuk difahami oleh murid. Jadi dalam kualiti pengajaran ni ada pecahan dia lagi. Nanti saya akan ceritakan di slide yang seterusnya nanti. Jadi kita tahu bahawa kualiti pengajaran ni macam mana guru tersebut bersedia untuk mengajar di dalam kelas, mengamalkan pengajaran yang bersesuaian untuk murid-murid tersebut dapat meningkatkan kebolehan ataupun keupayaan diri mereka. Seterusnya kita tengok kesesuaian aras pengajaran. Kesesuaian aras pengajaran ini juga mempengaruhi pengajaran guru yang berkesan. Jadi guru perlu melihat ataupun menyesuaikan bahan pengajaran tersebut mengikut kesediaan murid. Sebagai contoh, jika murid yang pandai, guru perlu menyediakan bahan-bahan yang mampu meningkatkan lagi potensi diri murid tersebut lah. Tapi kalau untuk murid yang lemah, guru perlu tukar pengajaran mereka supaya mampu dan mengikut kesesuaian supaya murid ni dapat mengikuti pengajaran yang guru berikan. Jadi kat sini dia nak cerita guru tersebut perlu ikut kepada kebolehan murid. Kalau murid yang pandai, bahan yang lebih tinggi lah dia punya kesukaran tu. Kalau murid yang lemah, guru perlu meletakkan tahap yang lebih rendah supaya murid tersebut mampu mengikuti apa yang diajar. Kalau murid yang lemah tapi kita berikan bahan yang aras tinggi, nanti murid tersebut tidak mampu ikut apa yang guru ajar. Seterusnya kita tengok insentif. Insentif ni maksudnya murid perlu bermotivasi untuk bertindak terhadap arahan dan tugasan. Ini sama yang saya terangkan sebelum ni, iaitu guru boleh menggunakan sistem ganjaran dan dendaan untuk memotivasikan murid, dan guru
tersebut juga perlu tahu macam mana untuk menarik minat murid untuk belajar di dalam kelas. Kalau tak ada motivasi murid untuk belajar, jadi susahlah untuk guru mengajar juga, kerana murid akan jadi malas untuk ikut apa yang guru arahkan dan murid jadi tak berminat untuk belajar. Terusnya dalam model ini juga dia ada ceritakan tentang masa, iaitu masa yang diperuntukkan oleh sekolah dan juga masa untuk murid tersebut menyiapkan tugasan. Jadi keempat-empat faktor ini akan mempengaruhi terhadap pengajaran guru yang berkesan. Okey, sekarang ni kita akan lihat kerangka konseptual yang telah saya bina untuk kajian tersebut. Jadi seperti objektif tadi, kita akan lihat kualiti pengajaran dan juga insentif. Jadi untuk kualiti pengajaran ada elemen-elemen dia yang kita akan lihat, iaitu dari segi kaedah penyampaian, dari segi personaliti guru tersebut dan juga penggunaan alat bantu mengajar. Jadi ketiga-tiga perkara ni berkait rapat dengan kualiti pengajaran guru di dalam kelas. Seterusnya kita akan tengok dari segi insentif. Insentif ni macam mana guru tersebut memberikan motivasi kepada murid-murid dan juga apakah sistem ganjaran dan dendaan yang guru praktikkan untuk meningkatkan motivasi murid ni. Jadi dari apa yang kita tahu daripada kualiti pengajaran dan insentif ni, yang ini yang kita akan tengok kepada amalan pengajaran yang berkesan. Okey, seterusnya kita tengok pula metodologi kajian. Okey, yang pertama kita tengok dulu apakah reka bentuk kajian yang saya laksanakan ni lah. Okey, jadi kajian yang saya laksanakan ni ialah kajian tinjauan kualitatif. Okey, menurut Sheikh Mustafa et al. Pada tahun 2018, beliau menyatakan bahawa kajian tinjauan kualitatif ni ialah kajian yang dijalankan secara mendalam mengenai sesuatu perkara dan individu. Jadi saya akan melaksanakan tinjauan dan juga akan mendapatkan informasi secara temu bual dan juga soal selidik. Saya akan melakukan tinjauan dan akan mendapatkan maklum balas ataupun informasi itu secara temu bual yang saya laksanakan, dan juga soal selidik yang berbentuk terbuka. Itu soalan terbuka. Okey, seterusnya kita tengok persampalan. Jadi persampalan yang saya guna ialah persampalan bertujuan. Okey, menurut Othman Leber pada 2006, persampalan bertujuan ni adalah cara untuk mendapatkan pemahaman tentang fenomena yang dikaji dengan teliti dan berfokus. Jadi kat sini saya akan tetapkan, iaitu saya akan membual 10 orang guru pelatih cemerlang dalam perkhususan bahasa Melayu di IPG-KIK. Jadi kat sini kita dah tahu lah, sampel kita ni bertujuan untuk kita tengok amalan pengajaran berkesan yang mereka amalkan, yang mereka akan kongsikan. Dan sampel-sampel yang saya pilih ni juga ialah guru-guru pelatih yang cemerlang dalam praktikal mereka. Jadi kita akan dengarlah apakah yang mereka akan kongsikan mengikut pengalaman dan juga amalan yang mereka laksanakan lah, sehingga mereka ni mendapat cemerlang dalam praktikal, khususnya dalam pengajaran aspek tata bahasa. Okey, seterusnya kita tengok pula prosedur pengumpulan data. Jadi prosedur pengumpulan data saya gunakan dua cara, iaitu temu bual dan juga soal selidik. Okey, macam mana saya nak kumpul data melalui temu bual ni? Jadi saya akan merakam sesi temu bual tersebut. Yang pertama, saya perlu dapatkan senarai dahulu, senarai calon cemerlang praktikum daripada pensyarah. Jadi saya akan tengok, saya akan ambil
10 orang calon yang cemerlang. Kemudian saya akan menghubungi mereka, itu responden tu lah, menghubungi mereka dan akan menetapkan tarikh dan juga lokasi untuk kami laksanakan temu bual. Kemudian pengumpulan data juga dilaksanakan melalui soalan-soal selidik, iaitu selepas temu bual tu saya akan sediakan satu pautan Google Form untuk mereka jawab soalan-soalan yang telah saya bina dalam Google Form tersebut. Soalan-soalan tersebut adalah berbentuk terbuka. Jadi kat sini kenapa saya buat temu bual dan soal selidik, supaya untuk kita lebih mendapatkan data yang lebih tepat lah. Apabila di temu bual mungkin ada maklumat-maklumat yang mereka lupa untuk kongsikan, jadi melalui soal selidik tu kita boleh bandingkan dan juga tambahkan maklumat lah untuk mengesahkan lagi bahawa jawapan yang diberikan tu lebih sah ataupun lebih tepat. Okey. Seterusnya ialah prosedur penganalisisan data. Jadi macam mana untuk kita analisis data daripada temu bual dan juga soal selidik tadi. Yang pertama sekali, apabila saya menemu bual, saya akan record, dan rakaman tersebut saya akan transkripsi, dan kita akan dapat data secara bentuk teks. Jadi selepas kita dah transkripsi tu, saya akan melalui fasa pelaziman, iaitu membiasakan diri dengan data, iaitu melalui mendengar semula ataupun mengamati teks tersebut untuk saya membuat catatan ringkas terhadap apakah kandungan daripada teks tersebut. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada interpretasi data, iaitu akan cari maklumat yang selaras dengan objektif yang ditetapkan tadi, iaitu kita nak tengok kualiti pengajaran dan juga insentif. Jadi kat sini kita akan lebih fokus lah untuk kita cari maklumat-maklumat yang boleh kita guna untuk kita mengupas data tersebut. Okey, seterusnya apabila kita dah dapat maklumat tersebut, kita akan susun dan akan polakan maklumat tersebut dan temakan maklumat yang kita dapat. Contohnya kalau dalam kualiti pengajaran tu, guru-guru pelatih yang jadi responden ni memberitahu bahawa mereka menggunakan komputer sebagai alat bantu mengajar. Jadi kat situ kita akan temakan bahawa amalan pengajaran dalam aspek kualiti pengajaran ni mereka menggunakan komputer. Macam itulah cara untuk kita analisis data. Dan yang terakhir sekali ialah verifikasi data, iaitu membandingkan dapatan temu bual dengan soal selidik. Ini untuk kita lebih mengesahkan maklumat tersebut lah. Kalau apa yang ditemu bual, dapatan yang kita dapat daripada temu bual tu sama dengan soal selidik, itu akan lebih mengukuhkan jawapan yang kita akan tulis nanti. Okey, saya rasa itu saja pembentangan tentang kertas cadangan saya. Jadi jika ada sebarang persoalan, boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.